Oke, pelajar-pelajar, cikgu perkenalkan diri dulu. Cikgu ialah Cikgu Saedah Abdul Wahid, guru cemerlang sejarah di SMK Sepak Kaya. Okey, jadi cikgu adalah cikgu sejarah kamu. Cikgu suka muzik ya. Apalagi instrumental muzik yang bercorak tradisional. Jadi kalau video-video cikgu, kamu akan selalu dengar muzik-muzik instrumental. Harap kamu tidak tertidur ya. Okeylah pelajar-pelajar sekalian, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini Cikgu Saedah akan membawa pelajar-pelajar pada bab yang pertama di dalam tingkatan 4 KSSM. Okay, pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada pelajar-pelajar kerana sudah naik ke tingkatan 4. Okay, walaupun kita tidak bersemuka, cikgu harap kamu dapat belajar dengan lebih baik juga dengan melihat video dan membuat persediaan-persediaan lainnya. Okey, tajuk yang pertama adalah dinamakan dalam tema pembinaan negara. Jadi tajuknya adalah nasionalisme di Malaysia sebelum Perang Dunia Kedua. Okey, tajuk ini membincangkan tentang negara kita sebelum Perang Dunia Kedua. Jadi dalam bab yang pertama ni, kamu akan melihat macam mana kerajaan Melayu, alam Melayu sebelum lagi kerajaan masa awal-awal lah ya, sehinggalah sebelum Perang Dunia Kedua, iaitu sebelum pendudukan Jepun di tanah Melayu. Okey kelas, jadi setelah kita melihat tajuknya ni, ia berkenaan dengan warisan negara bangsa ya. Jadi bermakna kita ni ingin mengkaji macam manakah bentuk latar belakang negara bangsa kita. Kita mengaku sebagai Melayu dan kita ingin mengetahui latar belakang negara bangsa kita khasnya sebelum kedatangan Barat. Ya, baiklah. Jadi antara kandungan juga ialah kita ingin tahu kalau Malaysia ni asal usulnya ialah daripada ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Jadi ciri-ciri negara Malaysia hari ini banyak mengambil daripada KMM atau Kesultanan Melayu Melaka. Seterusnya juga kita akan mempelajari bagaimana keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang kerajaan Melayu Melaka itu sendiri dan bagaimana peranan pemerintahnya serta rakyatnya semasa tersebut. Okey, jadi kita bukan sahaja mengkaji yang lampau, tapi kita ingin melihat kesinambungannya pada hari ini. Adakah daripada kerajaan Melayu Kesultanan Melayu Melaka ini ada masih lagi tinggalannya sehingga hari ini? Jadi itulah yang kita akan pelajari di dalam bab 1 ini. Okey, baiklah pelajar-pelajar. Jadi objektif kita pada hari ini ialah bagaimana pelajar-pelajar setelah kamu mendengar penerangan cikgu, kamu seharusnya boleh mengenalkan 4 ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu.
Okey, ini yang lebih luas lah kerajaan alam Melayu. Nanti kamu akan lihat dalam peta. Seterusnya, setelah itu kita akan membincangkan 6 ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Ya, ayat ini spesifik ataupun berfokus kepada Kesultanan Melayu Melaka sahaja. Dan untuk pengetahuan kamu, Melaka ni terkenal di seluruh dunia pada masa itu ya, dan digelar sebagai Emporium Dunia. Jadi apakah bentuk sistem pentadbirannya dan apakah undang-undang yang digunakan oleh KMM pada masa itu sehingga ia membolehkan menjadi sebuah negara kerajaan yang terkenal di dunia. Jadi itu juga termasuk di dalam objektif kita. Terusnya kita akan melihat pemerintah. Ya, pemerintah ni adalah tonggak yang menjalankan kerajaan tersebut. Dan kita akan lihat 4 peranan golongan pemerintah dan 6 peranan rakyat di Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Apakah perkaitan antara pemerintah dan juga peranan rakyat? Okey, pelajar-pelajar, kita akan mengkaji yang pertama sekali latar belakang negara bangsa di alam Melayu sebelum kedatangan Barat. Jadi dia masih lagi virgin ya, masih lagi asli tanpa pengaruh daripada Barat. Jadi ada beberapa buah kerajaan yang kita akan lihat secara umum saja, iaitu antaranya ialah kerajaan Punan yang paling awal di alam Melayu yang membentuk ciri-ciri negara bangsa. Kemudian Champa, Sriwijaya, seterusnya Kesultanan Melayu Melaka. Jadi apabila Kesultanan Melayu Melaka pula telah dijajah oleh Portugis, kemudian dia beralih kepada Kesultanan Johor Riau dan berpusat di Johor. Ya, jadi kita akan melihat ciri-cirinya adalah pertama sekali kerajaan alam Melayu ini mempunyai ciri mesti ada raja. Namanya kerajaan mesti ada raja. Yang kedua, kalau ada kerajaan, ada raja, raja akan membuat undang-undang supaya rakyat akan mengikut undang-undang itu dan wujudlah kerajaan yang aman dan makmur. Seterusnya, setakat mana raja itu ditaati oleh rakyat, maka disitulah dinamakan wilayah pengaruh ya. Dan yang ciri yang keempat bagi kerajaan alam Melayu adalah rakyat ya. Jadi kita akan mengkaji tentang rakyat. Rakyat ni adalah penduduk yang tinggal di kawasan wilayah pengaruh. Okey kelas, seterusnya kerajaan awal alam Melayu ni yang kita kaji ada beberapa buah kerajaan. Mari kita lihat dan kamu fokus kepada kawasan yang berlorek. Ya, yang pertama pada abad pertama. Ya, wujud sudah kerajaan Funan. Ya, kerajaan Funan ni kalau sekarang ni ialah di kawasan Laos, Vietnam, Kemboja lah. Di kawasan ini, tapi di ujungnya sikit tidak. Okey, jadi inilah dia kawasan dinamakan kerajaan Funan. Kemudian yang dapat dikesan yang ada bukti-bukti sejarah ya, dan mempunyai 4 ciri tadi, iaitu raja, kerajaan, wilayah pengaruh dan rakyat. Baiklah, seterusnya pada abad kedua iaitu ialah kerajaan Champa. Ya, ini kerajaan Champa ya, sikit saja di hujung menghadap lautan. Okey, kemudian seterusnya ialah ini adalah kerajaan Sriwijaya. Ya, ini adalah Pulau Sumatera dan sikit di Pulau Jawa
Ini adalah kepulauan-kepulauan, termasuklah juga di atas bahagian semenanjung dan sikit Thailand. Itu ialah kerajaan Sriwijaya. Ya, Sriwijaya pun sangat terkenal kerajaannya, kuat dari segi perdagangan dan juga tentera lautnya. Dia mengawal perdagangan di Selat Melaka ini. Jadi ia sebuah kerajaan yang kuat ya pada abad ke-7. Okey, wujud juga kerajaan-kerajaan lain tetapi kita tidak mengkajinya ya. Dan kecil. Baiklah, kamu lihat nih pada abad ke-15. Kalau cikgu cakap abad, kamu tahu tak dia tahun berapa? Senang saja nak kira. 15 kita tolak 1. Jadi bermakna itu pada tahun 14 kan, 15 tolak 1 dalam 1400 macam tu. Okey. Jadi kalau abad pertama maksudnya belum sampai lagi lah ya. Dalam belum sampai lagi. Seterusnya ialah berkaitan dengan abad ke-15 tadi ialah kerajaan Melayu Melaka. Okey. Lihatlah ya betapa luasnya kerajaan Melayu Melaka ni ya. Jadi sekarang Melaka tinggal seciput je, sikit je sini. Tapi dulu sebahagian besar pantai timur di Sumatera dan juga seluruh semenanjung ini. Jadi inilah dinamakan wilayah pengaruhnya. Ya, Melaka tu di sini, tetapi pengaruh raja tu dan rakyat yang taat setia tu adalah seluas kawasan yang berlorek ni. Okey. Dan seterusnya setelah kejatuhan Melaka, kerajaan itu beralih kepada kerajaan Johor Riau ya. Ini kat Johor, masih juga Johor sekarang dan sedikit ke Pahang, dan seterusnya masih ada lagi sedikit di Sumatera. Jadi bayangkanlah, inilah juga besar juga ya kerajaan Johor Riau dahulu. Tapi sekarang ni sudah terpisah. Di sini ialah kawasan Indonesia dan di sini ialah Malaysia. Terpisahnya tu adalah kerana British ya. Cikgu sudah pernah pergi ke Riau ni dan cikgu melihat di sana ada masih banyak tinggalan-tinggalan menunjukkan ada kesan Kesultanan Melayu Melaka dan Kerajaan Johor Riau. Antaranya ialah ada pintu gerbang yang ditulis takkan Melayu hilang di dunia. Nama-nama tempat tu pun ada persamaan antara di Semenanjung, contohnya Kampar, ya ada di Riau ini. Okey, jadi inilah dia kerajaan-kerajaan alam Melayu yang awal dan mempunyai 4 ciri. 4 cirinya ialah mesti ada kerajaan, mesti ada wilayah pengaruh, mesti ada undang-undang, dan mesti ada raja dan mestilah ada rakyat. Okey kelas, terusnya kita akan melihat ciri-ciri itu satu persatu ya. Satu ialah raja. Jadi raja ni adalah tonggak utama kerajaan di alam Melayu tersebut. Okey, jadi tanpa raja tidaklah wujud sebuah kerajaan pada masa itu. Jadi ciri-ciri ini berbeza dengan di barat ya. Di barat pun ada king, tetapi fungsinya mungkin berlainan sedikit dengan di alam Melayu. Okey. Jadi pentadbiran pusat diketuai oleh raja, kemudian dia disokong atau dibantu oleh para pembesar. Seterusnya, salah satu ciri lagi ialah mesti ada undang-undang ya. Jadi undang-undang ni penting untuk menguatkan lagi institusi raja itu sendiri. Dan biasanya raja lah yang akan menentukan apakah undang-undang yang boleh atau tidak boleh di alam Melayu ini, kerajaan alam Melayu. Okey, seterusnya wilayah pengaruh.
Wilayah pengaruh adalah kawasan yang rakyatnya menerima, macam tadi kawasan berlorek tu, yang menerima memperakui kedaulatan seorang raja tersebut, pemerintahan raja, dan menggunapakai undang-undang yang ada digunakan oleh pentadbiran pusat. Okey, dan seterusnya ialah berkaitan dengan rakyat. Ciri yang terakhir untuk alam Melayu ialah kerajaan alam Melayu rakyat. Jadi rakyat ni berfungsi taat setia kepada, tidak menderhaka kepada raja. Jadi dia akan memberi sokongan yang mesti 100% kepada kerajaan tersebut. Jadi untuk membuktikan, ada setengah-setengah kerajaan tu untuk membuktikan rakyat tu taat setia, dia mestilah menunjukkannya. Contohnya kalau di Sriwijaya, mereka meminum air telaga suci. Jadi air tu dicurahkan di satu batu, kemudian air tu disambut dan diminum oleh rakyat, dan membuktikan, ini macam membuktikanlah bahawa itu adalah rakyat yang setia pada kerajaan tersebut. Okey. Hei, kalau kau nak tinggal biar aku naik dulu cepat. Baiklah tua, kau naiklah sekarang. Okey, seterusnya setelah melihat tadi, kamu pernah ke tengok wayang hang tua? Okey, ada pelajar cikgu yang memang tidak pernah tengok wayang hang tua ya. Tak apa-apa. Kerana itu hanya satu sedutan saja dalam filem hang tua. Jadi apa yang cikgu mau nak beritahu kamu ialah tentang ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Jadi kerajaan ini, Melayu Melaka ni, seperti cikgu bagi tahu kamu, satu buah kerajaan yang sangat terkenal. Orang datang kerana perdagangan. Tapi bagaimana latar belakangnya? Jadi seperti juga pernah kamu dengar, Melaka diambil daripada nama pokok Melaka, peristiwa kancil menendang anjing kan? Okey, seterusnya kerajaan Melayu Melaka ni muncul kerana adanya raja sebagai pemerintah yang tertinggi dan dibantu oleh pembesar. Kalau raja seorang saja tidak boleh, jadi dia memerlukan pembesar. Dan sistem ini dipanggil sistem pembesar 4 lipatan. Okey, jadi pemerintah Kesultanan Melayu Melaka menggunakan gelaran sultan setelah kedatangan Islam. Sebelum itu mereka menggunakan Raja Iskandar Shah. Jadi setelah mereka memeluk Islam, mereka menggunakan gelaran sultan. Ini adalah pengaruh daripada Kesultanan Empire Turki, ya. Baiklah, seterusnya pada kategori ataupun ciri yang kedua, iaitu ciri KMM ni adalah rakyat. Okey, tadi kalau alam Melayu ini ciri yang keempat. Tapi bila ada raja, kita mesti ada rakyat. Jadi di Kesultanan Melayu Melaka, kita rakyatnya terdiri daripada orang Melayu dan juga orang laut. Jadi orang Melayu ni yang kebanyakannya adalah orang yang berasal daripada Melaka dan juga di perairan ataupun wilayah-wilayah ataupun wilayah pengaruh daripada penduduk di situ. Jadi rakyat ni adalah orang yang tinggal di wilayah pengaruh di Melaka. Ada kalau sekarang ni macam orang Indonesia lah dari Sumatera dan juga orang di seluruh semenanjung tersebut.
Okey, seterusnya orang laut. Orang laut ni dia terkenal sangat disebabkan kesetiaannya kepada Sultan Melaka. Jadi mereka telah membantu untuk menjaga keselamatan atau ketenteraman di perairan Melaka. Sebab itulah juga perdagangan di Melaka bertambah maju daripada serangan Lanun kerana ada bantuan daripada orang laut yang setia. Okey, jadi rakyat Melaka ni terdiri juga daripada golongan yang merdeka, ya, yang bebas, yang boleh kerja sebagainya, dan ada juga yang terdiri dari hamba. Jadi hamba tu ada juga dikatakan hamba yang berhutang. Kalau habis hutangnya dia tidaklah jadi hamba lagi, tapi ada yang memang dia sentiasa menjadi hamba kerana daripada peperangan, ditakluk, ya, dan sebagainya lah. Panjang kalau dikisahkan hamba ni, ya, dan ramai bukannya sikit. Okey. Jadi mereka mestilah menunjukkan taat setia mereka kepada Sultan Melaka. Okey, jadi Sultan ni apa peranannya? Ialah dia mesti menjaminkan kesejahteraan rakyat Melaka. Jadi yang mengakui kesultanan. Jadi luas kan, kita sudah nampak gambaran tu luas. Kemudian sebagai apa balasannya, apa yang rakyat perlu buat? Rakyat perlu taat setia. Mereka ni akan dikerah tenaganya secara percuma, tapi rakyat melindungi mereka. Kerja-kerja gotong royong sebagainya. Jadi mereka mesti taat setia kepada undang-undang di Melaka, dan inilah dinamakan hubungan balik, ya, persepahaman antara golongan pemerintah dan juga golongan di perintah. Jadi itulah dia ciri yang kedua. Baiklah, ciri yang ketiga adalah berkaitan dengan kedaulatan. Jadi kedaulatan ni ada banyak takrifannya. Salah satunya ialah kedaulatan ialah lambang kekuasaan tertinggi. Kekuasaan seorang sultan tersebut untuk memerintah rakyat dan wilayahnya. Dan ini penting bahawa bila sebuah negara itu atau kerajaan itu berdaulat, dia diakui oleh kerajaan lain dan dia bebas untuk mengurus kerajaannya daripada campur tangan asing. Jadi sebelum ini kerajaan Melayu Melaka ni sering diganggu oleh kerajaan Siam. Jadi untuk kerajaan Siam ni adalah sebuah kerajaan yang paling kuat kalau di Asia Tenggara masa itu. Tapi para mesuara masa itu ataupun Sultan Iskandar Shah, dia seorang yang bijak. Dia kata kamu kuat, ada yang lebih kuat lagi di dunia ini di sebelah timur, iaitu kerajaan China. Ya. Jadi kerajaan China ni adalah sebuah kerajaan yang sangat ditakuti dan dia sebuah kerajaan yang ditakuti. Contohnya lah, dan kerajaan Melayu Melaka ni dia mengadakan hubungan dengan kerajaan China. Jadi semasa kerajaan dinasti Ming, beberapa utusan telah diketuai oleh Laksmana Cheng Ho untuk mengeratkan hubungan negara China dan juga negara Melaka. Salah satu lagi untuk menguatkan lagi hubungan antara China dan Melaka ni, Sultan Melaka telah berkahwin, ya, dengan Puteri Hang Lipo daripada China, dan ramai yang menghantar puteri China ini ke tanah Melayu masa itu, ke Melaka. Jadi ramai mereka telah membuat perkampungan
Oke, sekarang masih ada tak buktinya? Ada sebuah perigi dinamakan Perigi Putri Hapo. Jadi jauh ya Putri Hang Lipo ni merantau, tujuannya untuk mengeratkan hubungan antara kerajaan Cina dan Melaka. Jadi sejak itu tidaklah lagi Melaka ini diganggu gugat kedaulatan oleh Siam dan berkembanglah luas perdagangan di KMM. Okey, baiklah seterusnya kita lebih ranjak sikit. Ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka, iaitu wilayah pengaruh. Jadi antara caranya mendapat wilayah pengaruh yang begitu luas tadi yang kamu nampak adalah antaranya melalui perkahwinan. Jadi untuk meluaskan lagi caranya ialah melalui perkahwinan. Contohnya kerajaan Majapahit, ya. Kerajaan Majapahit dia telah mengahwinkan anaknya, dikasih hadiah siantannya kepada Sultan Mansur Shah. Okey. Dalam ada satu cerita tu siantan ni akhirnya bunuh diri ya. Sebab Sultan Mansur Shah ni dia berkahwin lagi. Okey, jadi kita tak kisahlah. Yang penting ialah kamu tahu salah satu cara wilayah pengaruh adalah melalui perkahwinan. Terusnya ialah melalui wilayah taklukan. Berperanglah. Contohnya apa yang kerajaannya ialah Pahang, ya, Kuala Linggi, Kelantan, Rokan, Indragiri, Kampar. Jadi ini antara kerajaan yang memang sudah sedia ada, tapi oleh kerana kerajaan Melaka ni besar, bila dia berperang mestilah dia yang menang, kan? Okey, seterusnya wilayah naungan. Okey, ada juga yang tidak secara langsung dia di bawah kerajaan Melayu Melaka, tapi dia menerima naungan. Dia terima ketuanan Sultan Melayu Melaka sama ada melalui perkahwinan, persahabatan, berhantar-hantar utusan. Okay. Antaranya ialah Lingga, Patani dan Kedah. Patani di ujung-ujung Thailand itulah, ya. Jadi ini antaranya. Dia tidak ditakluk, tapi mereka bersahabat. Okey kelas, terusnya ciri yang kelima. Negara bangsa Melayu Melaka, kerajaan Melayu Melaka yang kelima. Satu ialah undang-undang yang paling terkenal dan boleh dikatakan sehingga hari ini kita mewarisi undang-undang daripada kerajaan Melayu Melaka ni. Sikit sebanyaknya ada ya. Okey, satu ialah undang-undang bertulisnya Hukum Kanun Melaka. Okey, dalam Hukum Kanun Melaka ni
Terdapatlah undang-undang keluarga daripada seorang itu lahir sehinggalah dia mati, berkahwin, hukum keluarga lah. Okey, termasuklah juga peraturan-peraturan istana yang tidak boleh dilanggar. Contohnya memakai pakaian yang warna kuning. Okey, tidak boleh membawa senjata suka hati kecuali yang dihadiahkan oleh keris, ya, keris senjata. Maksudnya keris yang dihadiahkan oleh sultan. Okey, dan juga tidak boleh memiliki emas kerana emas itu adalah anugerah daripada raja sahaja. Jadi kepunyaan raja. Okey, jadi itulah antara ya, banyak lagi. Kemudian seterusnya ialah tentang Undang-Undang Laut Melaka. Jadi Undang-Undang Laut Melaka ni sangat-sangat penting kerana pada masa itu cikgu sudah balik-balik cakap pada kamu, perdagangan tu sangat memainkan peranan penting memajukan kerajaan Melaka dan ekonominya, politiknya, sosialnya, ya. Jadi untuk memantapkan suatu kerajaan itu mestilah undang-undangnya hebat. Jadi Undang-Undang Laut Melaka ni menjamin perairan di Melaka, perdagangan, kapal-kapal dagang, orang-orang saudagar-saudagar dapat berdagang dengan aman dan tentera. Jadi terdapat undang-undang lain yang dipengaruhi oleh Undang-Undang Kesultanan Melayu Melaka. Antaranya ialah Undang-Undang Pahang. Sebab Pahang ni di bawah taklukan negeri Kerajaan Melayu Melaka. Ya, Undang-Undang 99 Perak. Okey, Perak ni ada dikaitkan dengan kerabat diraja daripada Sultan Melayu Melaka. Jadi dia mengguna pakai ya undang-undang daripada negeri Perak. Tak Melayu hilang di dunia. Sumpah pahlawan Laksmana Hang Tuah. Gedang di Palu, majlis berkedut. Keberangkatan tiba, Raja Pemerintah. Dipukulkan nobat bergerak-gerak hingga sampai ke Balai Rungsri. Ada dipelihara warisan utama. Membakas semangat setiap generasi. Alunan musik nobat seringkali kedengaran mengiringi upacara istiadat kebesaran Raja-Raja Melayu, khususnya di negeri Perak, Kedah, Selangor, Terengganu, dan semasa pertabalan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia. Iramanya agak luar biasa dan berbeza dengan chip music Melayu tradisional yang lain. Okey kelas, sampailah kita kepada ciri yang keenam negara bangsa Kerajaan Melayu Melaka. Jadi ciri yang keenam itu ialah berkaitan lambang kebesaran. Jadi ada banyak lambang kebesaran ataupun dinamakan regalia. Okey, regalia ni adalah lambang kebesaran. Jadi kegemilangan Sultan Melayu Melaka tu kalau kamu lihat sampai sekarang pun masih ada lambang kebesaran yang masih dipakai oleh sultan-sultan, raja-raja semasa upacara-upacara tertentu di istana, ya. Jadi antara lambang kebesaran yang juga masih ada sehingga sekarang adalah adat istiadat. Contohnya pertabalan, ya, kemangkatan. Jadi apa ke muzik-muzik yang masih dipakai? Yang tadi kamu dengar di atas tu ialah salah satunya ialah nobat. Jadi cap mohor. Okey, cap mohor Sultan masih ada sehingga sekarang. Bila diturunkan bermakna itu adalah satu undang-undang yang mesti diikut. Okey, cap mohor Sultan daripada istana. Okey, penggunaan warna, kalau kamu nampak warna-warna tempat pertabalan, tempat duduknya raja-raja tu
Dia berwarna kuning. Ya, betul. Jadi menunjukkan sehingga sekarang tradisi itu masih lagi dikekalkan, ya. Jadi ini juga sebenarnya adalah sebagai satu identiti kesultanan kita, institusi kesultanan kita, ya. Dia berbeza dengan tempat lain, tapi mereka pun masing-masing ada juga identiti sendiri. Jadi inilah identiti Kesultanan Melayu Melaka yang masih kita amalkan sehingga hari ini. Jadi lambang kebesaran ini merupakan lambang kedaulatan sultan yang memerintah. Ya, lambang kedaulatan. Kedaulatan tadi apa? Satu kekuasaan tertinggi. Jadi bermaksud bila tertinggi ada orang yang rendah, yaitu pembesar rakyat. Dia tidak boleh menggunakan alat-alat kebesaran seperti dikurniakan kepada raja-raja yang digunakan pakai oleh raja-raja. Ya, jadi itulah dia contohnya warna kuning. Warna kuning tak boleh digunakan oleh rakyat masa dulu-dulu kerana ia adalah warna diraja. Jadi kalau ingkar adalah hukuman daripada hukum kanun Melaka. Okey, jadi jelaslah bahawa kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka tu mempunyai ciri-cirinya, ciri-cirinya yang tersendiri seperti kerajaan, rakyat, kedaulatan wilayah, pengaruh, undang-undang dan lambang kebesaran. Ya, jadi itu menjadi panduan kepada negara bangsa dari dulu sehinggalah masa kini. Jadi mengikut acuan sendiri. Jadi kita sebagai warga negara Malaysia janganlah sekali-kali mencemooh, ya, mengejek kebesaran-kebesaran ataupun lambang kebesaran yang telah digunapakai oleh sultan-sultan. Ya, kita kenalah ada semangat patriotik, ya, semangat merasa kekitaan, merasa bangga melihat lambang-lambang kebesaran tersebut, ya. Jadi inilah dia yang kita mahu. Apabila kita belajar sejarah, kita tahu dan kita menghayati. Okey, kalau ada orang yang mencemooh, kita jadi marah. Okey, khasnya lah kepada orang Melayu. Okey, kelas, hari ini kita berhenti dulu di sini. Jadi bab 1 ni masih ada lagi, ya. Cikgu baru membincangkan 1.1 dan 1.2 daripada bab 1 tingkatan 4 ini. Okey, jadi ingat balik pada objektif kita, iaitu pertama, kamu boleh menyenaraikan apakah negeri-negeri kerajaan di alam Melayu, ya. Bagi contohnya. Lepas tu apakah ciri-cirinya? Ada 4 cirinya, ya. Cuba ingat balik. Okey, jangan keliru dengan ciri-ciri Sultan Melayu Melaka, Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kemudian yang kedua, objektif kita yang mesti kamu capai, apakah dia 6 ciri daripada kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Semoga kita jumpa lagi pada bahagian 2 untuk 1.3 dan 1.4 di bab 1. Okey. Sekian dari cikgu, buat nota ringkas. Okey. See you soon. Assalamualaikum.